kita kontrol dari segi risk. Okay, penting ya. Profit and loss kita akan kontrol dari segi risk. Sebab kadang-kadang, for example ini pengalaman saya bagaimana saya ketikanya saya pun ada ego juga dalam trading Ego kita sebenarnya bila kita sell, kan, bila kita sell kat sini kan, sell katakan. Bila SL kita kat sini, for example SL, ini sell kat sini, this level sell. Okay, kita punya ego ni sebenarnya, kita tak nak terima hakikat bila price tu naik, kita tak nak cut. Ini salah satu ego sebab tak nak cut. Sebab tak nak cut loss. Okay, tak nak cut loss. Kita lagi satu ego kedua, bila kita dah cut loss, kita masih lagi menyimpan ataupun masih lagi mengharapkan untuk sell. Okay, bila price, for example macam ni. Okay, for example bila dah price tu, katakan you buy, for example you buy. Ni you buy sini buy. Okay, bila buy. Tiba-tiba price turun. Ini you punya SL. Okay, you cut loss, tetapi you still nak mengharap benda yang turun. Okay, for example benda yang turun. Okay, benda yang turun. Benda yang turun, kadang-kadang kita punya mindset kalau price tu turun terlalu jauh kita mesti nak fikir, ini buy pada bottom, okey ni. Cannot apa pun kita tengok technical. Sebab kita mengharap sesuatu, maknanya kita punya mindset nak buy daripada bottom. So tapi price retracement saja. And then dia drop. Dia pergi sell. Sebab kita dah cut loss. Buy ni kat sini kita kena cut. Kita dah cut kat sini, kita kena cut. Sebab disebabkan ego kita, disebabkan kita tak nak ubah, kita tak nak ikut market punya movement, pergerakan market, dan dari segi technical analysis pun suruh cut, kita dah cut, tetapi kita mengharap buy. So price turun lagi. So kita kat sini kita dah kalah kali kedua, kalah kali ketiga. Please jangan buat macam ni. Kita tak mahu. Kalau dah cut loss tu, you cari setup, you tengok semua TF, apa price direction yang sebenar. Ini more to technical lah, sebab dalam PA, siapa nak belajar PA, boleh telegram saya secara personal, saya akan bagi guidelines bagaimana nak cari entry, bagaimana kita nak track market, nak kepung market atas bawah dengan BE. Saya akan ajar lah. Okay? Ini penting. Okay, ego ni kadang-kadang kita ni pendirian kita sendiri lah. Kadang-kadang kita anggap apa yang kita buat ni dah betul. Maknanya SOP yang kita faham ni kata sesuai pada keadaan market yang berbeza-beza. Tambah pula sekarang ni kan, market mungkin ada yang kadang-kadang agak pelik tengok market berdasarkan technical analysis yang you belajar ni, kadang-kadang rasa macam kenapa banyak setup tak jadi kenapa banyak setup tak jadi okey, bagi saya macam ni lah. Sebenarnya untuk you nak faham pasal market, better you kaji dari segi pergerakan. Jangan you kaji benda yang dah berlaku. Sebab benda yang dah berlaku ni, kadang-kadang you nampak benda tu, you tak belajar dari segi permainan market tau. Permainan market ni penting sebab market banyak manipulation. Ini banyak manipulation kan. Macam news, NFT, interest rate, dan biasanya saya banyak trade news untuk interest rate kan, untuk UCAT saya banyak trade ni UCAT sebab yang lain news lebih kepada dia tak kuat lah. Okey, bagaimana kita nak asingkan account sebab mungkin ada setengah trader ni dia ada satu account je. Bagi saya kalau you nak trade news, buat satu account yang sesuai yang lain. Bagi you nak trade currency, buat satu account trade currency. Untuk gold kadang-kadang ada student yang campur currency dengan gold. Saya rasa better janganlah sebab gold ni cut loss dia besar. Nanti dia akan efek pada floating yang pair currency tersebut. Currency is currency. Untuk siapa yang nak trade news lah, mungkin ada setengah orang tak berani trade news itu tak apa, it's okay. Tapi yang penting asingkan. Kalau nak trade gold, ramai yang trade gold kadang-kadang kalau boleh jangan campur dengan currency. Ada yang trade stock market is stock market. Dalam MT4 pun ada stock market. Kalau nak guna platform yang lain seperti Saxo Bank dan sebagainya, itu lain cerita lah. Sebab itu of course lah account yang berbeza. Sebab dalam MT4, LCFD, ada yang boleh trade stock market. Stock market is a stock market. Index dengan stock market kadang-kadang boleh combine, kadang-kadang tak boleh combine. Depend the stock market, depend the index. Index yang biasa saya take sekarang ni adalah S&P 500 dengan Nasdaq. Okay? Sebab dia punya cut loss pun kasar sebab dia main 1000 pips. Kalau currency ni main puluh-puluh, ratus-ratus je, tapi dia main puluh ribu.
100,000 pips. Okey, sangat besar. Okey. Asingkan akaun untuk elakkan akaun kita jahanam. Okey. Sebab bila dah akaun jahanam, habislah. Nilai elok currency dah floating biru, jadi kita masuk gold pula time yang kita masuk tu pun tiba-tiba di news. And then habis semua floating negatif. Okey. Apa yang saya nak bincang lagi cut loss. Saya ulang balik, iaitu topik kita adalah emosi, psikologi dalam disiplin kita trading. Sikap kita mesti kena firm. Kalau kita kata buy, sehingga tak kena stop loss, kita masih pegang buy. Kadang-kadang ada setengah setup kan, bila dah masuk buy, dia nampak cikgu kat bawah ni boleh masuk sell lah, dekat atas ni boleh masuk sell. Okey, begini you kena ada pendirian diri. Selagi tak kena cut loss, jangan masuk entry yang lain. Okey, sebab benda ni adalah mengganggu you punya emosi. Okey. Okey, yang seterusnya apa yang saya belum bagaimana, okey, tajuk yang kedua tadi saya ulang balik iaitu bagaimana kita nak control kita punya emosi. Bagi saya simple. Sesuatu pair yang you dah cut loss, you cut loss je. Okay, for example saya share satu benda. Ni saya share. Ini adalah saya share satu chart ni. Okay, ini yang siapa yang pernah main binary options, sebab market dia open, pas bergerak. Okay, ini bagaimana saya nak, kadang-kadang yalah kita ada setengah teknik dia tunggu setup, tapi dalam PA dia tak tunggu setup. Memang ada setup pun sebab kita based on current price punya movement. Okay, di mana yang you all banyak based on technical. Kat dalam ni ada juga indikator, dan banyak indikator ni, tapi saya tak pakai indikator. Saya pakai benda yang tool yang simple lah, iaitu trend line kan, very simple kan ini. So ini adalah satu contoh analisis yang saya buat lah kalau you main ini bentuk apa ni. This one kat sini ada PA price action punya confirmation di area bawah. Okey, di area bawah. So ini adalah masa. Okey, ini siapa yang minat main binary lah. Mungkin ramai ada trader yang tak suka binary, kata binary ni haram dan sebagainya. Itu pengalaman diri sendiri Tapi pengalaman saya untuk faham price action, saya banyak belajar praktis dekat binary. Okey, alright. Ini very important. Ini masa Ini masa. Bagaimana saya set masa. Ini adalah masa. Okey. Okey. Kat bawah ni ada price action. So ada confirmation kat bawah ni kita akan buy. Okay, very simple, easy. Ini adalah modal saya berapa nak masuk, saya dapat $400. Okay, saya dah set and then saya tekan buy. Confirmation dah ada This is a confirmation based on, kat sini ada price action. Okay, tengok price turun. Kadang-kadang tengok bila kita masuk buy, market akan test, bukan test teknik, test emosi. Dia bagi turun dulu. Okay, ini yang kadang-kadang kita kena faham dari segi permainan market, dan kita kena ada risk setiap kita punya entry. Okay, this one ada price action level PA level kat sini PA level kalau siapa yang belajar dengan saya. Okay, nampak tak? Kita jangan expect apa yang kita buat terus jadi Okay, kadang-kadang benda ni kita kena sabar. Nampak price turun. Ini tak ada stop loss binary option tak ada stop loss, tak ada margin, tak ada equity, tak ada pips. Berapa saya masuk 400, saya masuk 400, saya loss 400. Dia tak ambil lebih. Tapi saya untung kat sini dia dah calculate. Kalau untung saya kat sini dia dah calculate dalam net profit saya adalah $340. Daripada 400 ni, saya punya profit 85%. Maknanya profit saya adalah 340. So very simple dalam binary. Profit and loss dia dah tentukan sendiri. Tapi dalam forex, kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita tak tahu, kita tak set risk. Kita tak tahu apa kita loss. Kita gamble sahaja. Okay? Nampak tak? So kat sini you jangan expect setiap teknik yang you belajar ni mesti jadi. Ini yang saya cakap, kesabaran dalam trading kena ada. Kesabaran dalam trading kena ada. Nampak? This is a structure chart yang you belajar. Mungkin kat sini support register. Siapa yang main SNR lah. Okay? Support register. Ada yang main kat sini supply and demand. Saya tak mahir dalam supply and demand. Yang boleh guna pakai indikator kat sini pun indikator. You choose indikator yang you kena pakai moving average, volume, trend, momentum, banyak kat sini. Saya pun tak pernah guna benda-benda macam ni sebab saya is a naked chart trader. Okay, alright. So, kena sabar juga. Even dalam binary, you must sabar.
Sebab bila you masuk order, you kena, maknanya you buat analisis adalah you punya task, you punya tugas. Tapi bila you dah masuk order buy atau sell, bermaksud market yang buat kerja. Sekarang ni market buat kerja, saya kena tunggu. Saya kena sabar. Sabar ada dua keadaan yang saya kena terima. Kemungkinan yang akan berlaku. Sabar untuk profit, sabar untuk loss. Loss saya dah tahu dah. Kita boleh terima tak loss ni? Kalau saya dalam binary, dah 400 ni, dia akan ambil 400, dia tak akan ambil lebih. Tapi ini is a binary. Tapi dalam forex, MetaTrader, you dah tahu you punya loss dari segi risk, you dah tahu. Kalau you dah tahu, you boleh terima daripada peringkat awal lagi, kenapa you boleh takut? Kalau you jaga kalau you tahu itu risk management, I think you no issue. Setiap entry you dah tahu dah. Kat sini, tu sebabnya saya punya cara trading, win terhadap market, bila saya masuk 10 pair, 12 pair, secara keseluruhan, saya tak tahu pair mana, entry mana yang boleh win. Sebab saya based on technical, untuk confirm banyak saya based on PE. Kadang-kadang pair apa yang boleh win? Pair yang win tu saya lock BE, dia akan jadi swing. Kalau kena BE saya skipping. Kerana kena cut loss, saya akan masuk order lagi. 10 pair saya masuk, mungkin 4 kena cut loss. Yang lain jadi swing ke skipping kan, kena BE kan. Tapi yang 4 pair ni saya takkan repeat pair yang sama. Saya buka another pair. Sebab saya takut saya beremosi. So saya mungkin 2-3 jam saya masuk bila pair yang saya dah cut loss tadi tu, yang dah lepas tu saya masuk balik. So saya cukupkan 10 pair. Maknanya sehingga saya punya modal kurang. Jadi entry yang floating ni, yang positif ni, kebanyakan jadi swing. Bila swing, price pergi 300, 400 pip, saya hold dalam seminggu, 2 minggu, 800 pip, 1000 pernah pergi, 2000 pernah pergi. So sejauh mana dia pergi, so saya, apa yang saya cut loss tu, pair yang saya cut loss tu, saya dah win. Saya dah dapat balik saya punya modal dan saya dapat saya punya plus dengan profit. Penting sebab trading is a probability. It's a game probability. You kena tahu dah, apa pun technical pun tak menjamin profit sentiasa profit. Bagaimana you nak win? Di sini lah cara saya buat. Ini konsep lain lah. It's very different. Nampak tak? Ini saya loss, confirm loss 400 kalau saya loss lah. Dia tak ambil lebih sebab dia tak ada pips. Okay? Alright? Dalam PA, okay, ini saya cerita dalam PA siapa yang belajar PA dengan saya. Dalam PA sebenarnya semua TF sama. Bagi saya. Sebab saya kebanyakan teknik analisis suka tengok H4, H1. Saya tengok daripada M1 sampai monthly. Sebab you must understand the current price punya level, semua TF sama. Current price punya level tu, dia punya price movement, it's the same. Takkanlah M30 kan, M30 current price naik, H1 price turun. Jadi macam ada dua current price, it's not logik. Based on PA, based on price movement yang kita orang masuk, saya ajar dengan student ni, kebanyakan based on pergerakan current price. Sebab kita orang based on current price punya prediction. Sebab kita tak tengok ambil yang macam contoh SNR, masuk entry, support become resistor, become support, low. Kita tak based on SNR lah. Mungkin akan ramai tanya, ini makin SNR. Bukan SNR, kita makin based on price, action punya price level. Iaitu dekat current price. So, dalam PA, saya tak gunakan pending order. Pending order saya tak letak sebab kita based on confirmation, reversal candle untuk kita entry. Okay, nampak tak bagaimana saya dalam keadaan loss sekarang. Tapi loss saya dah tahu how much yang saya loss. Begitu juga dalam MT4. Okay, dalam MT4 pun sama. Setiap entry tu, yang penting adalah berapa loss kita nak ambil. Yang kita sanggup terima. Berapa pip, you kalikan dengan lot size. Ini very important. Sebab you tahu, kalau aku masuk macam ni, pair ni, aku loss banyak ni. Kalau aku masuk pair ni, banyak ni. Okay, daripada sini, 10 entry yang aku masuk, modal aku tinggal berapa. Ada bulut dah untuk masuk next order. Tu pentingnya. Kalau buat layer, memang tak boleh. Bagi saya, layer ni, bagi saya, kebanyakan susah nak hold entry lama-lama untuk swing. Sebab orang kata takut untuk hold. Takut untuk hold. Kenapa? Sebab takut untuk rugi. Bagi saya, jangan takut untuk rugi. Kalau kita dah tahu risk, kita dah tahu kat mana kita nak cut loss. Bagi saya, tak perlu takut pun. Dia ada bulat, dia ada modal, dia ada modal untuk masuk another pair. Jangan repeat Jangan repeat. Kalau you repeat, habis. You lost. You repeat dia, emosi akan masuk. Technical memang jahanam lah. You akan buat technical, teknik counter attack, teknik balas dendam, increase lot size, nak layer lagi. Kat situ, you dah kalah dengan satu pair. Okay? Jangan kita kalah dengan satu pair. Better kita
win dengan banyak pair. Itu penting ya. Lagi banyak kita cut loss, kita kena sabar. Walaupun kita dari segi risk management, money management kita dah jaga, sabar. Sebab benda ni market nak test emosi kita. Kalau kita hilang sabar, habis. Okay? Alright, faham? Untuk nak detail in technical price action, boleh PM saya. Sebab saya kena ajar detail lah kepada yang, sebab benda ni bukan belajar dengan saya ni, bukan belajar sehari dua. Tapi yang pernah belajar dengan saya memang belajar yang tak ada had limit lah. Sampai you tak sanggup belajar lah. Bukan tak sanggup. Ya, sebab PA memerlukan masa untuk faham. Okay? Dalam trading bagi saya, you bagi diri you faham dulu. Jangan ikut orang, jangan ikut orang kata yalah, ikut mana-mana. Kita kena jadi diri kita sendirilah ya. Jadi diri kita sendiri supaya kita lebih faham. Kalau kita ikut orang ni kan, itu yang kadang-kadang loss. Okay. Untuk analisis biasanya saya akan gunakan Trader View lah. Saya akan gunakan Trader View. Saya akan gunakan Trader View. Trader View pun slow lah. Very slow Trader View. Malam tak boleh buka Trader View. Okay. Mesti buka dalam chart binary lah. Okay. Alright. Okay. Ini saya tinggal 2 minit lagi masa untuk saya loss. Which is binary. Kalau dah binary ni biasanya saya akan buat compounding lah. Mungkin dalam 800 USD. Okay. Untuk binary, kepada mereka yang minat nak trade binary lah, tapi tak semua minat. Okay. Binary ni dia ada time frame, inilah time frame dia 5 second semua kan. 5 second. Dia paling kecil 5 second. Ada 10 second, 15 second paling besar. Dia ada macam forex juga. Dia ada MT4, dia ada one day, one week, monthly. Dia sama. The real market dia pun dia ada forex tapi it's market close lah. Dia ada stop. Ya, dia ada stop. Dia pun ada stop. Okay, dia pun ada stop. Dia pun ada cryptocurrency. Banyak kat sini boleh, ini market open untuk cryptocurrency. Dia ada commodity market close lah untuk gold, silver, WTI, minyak ni. ETF, emerging trade funds, dia pun ada macam forex juga. Dia ada forex, dia ada stock, ada 170 stock market. Okay, cara dia sama juga. Dia real market tapi dia market close lah kan. Kalau Isnin nanti awal pagi open lah nanti, tapi stock market buka malam. Okay, untuk index dia 24 hours. Ini macam forex ni market close. So dia ada 7 jam lagi untuk dia open. Sama macam forex. Okay, tapi Sabtu Ahad dia still OTC, overtrade counter. Overtrade counter dia bukan real market. Dia run dia punya algorithm dalam broker punya server. Okay, alright. Practice penting. Sebab satu teknik perlukan practice. Kalau kita tak practice, memang kita tak nampak dari segi setup entry. Dan lagi satu, bila dah more to technical, kita dah faham, kita kena move satu benda yang paling berat iaitu emosi. Okay, emosi ni penting. Sebab ramai yang kecundang dalam bab emosi. Kadang-kadang kita punya mindset sendiri, please tukar mindset kita, sikap kita dalam trading. Okay, jangan ikut-ikut orang, jadi diri kita sendiri. Bagi masa untuk diri kita, sebulan, 2 bulan untuk backtest, untuk faham sesuatu technical. Okay, bila dah faham technical, tengok balik berapa banyak yang kita win, ratio win tu how many percent. Yang penting kita kena faham setiap kali kita entry, loss berapa, mana kita nak win balik dari segi risk reward. Itu penting sebab ramai yang tak tahu benda ni. Tapi yang belajar dengan saya akan terangkan benda ni dari segi macam mana kita nak terima entry to loss, kenapa loss, ini kita kena faham Okay, yang saya tak ada apa lagi nak jelaskan dari segi pengalaman trading. Itulah you all kena sabarlah. Sesuatu sebab kita dah masuk dalam dunia trading ni terus terang saya cakap memang susah nak keluar balik. So tak nak kita kena teruskan. Kita jangan mudah rasa give up. Kita apa yang kita kena buat checklist balik. Buat checklist balik dekat mana kita punya kelemahan satu, kedua, apa poin-poin yang menyebabkan kita loss. Okay? Poin-poin yang menyebabkan kita loss dekat mana. Ini penting kita loss dekat mana. Okay? Adakah kita loss ni disebabkan kita cut loss terlalu awal, ataupun overtrade terlalu banyak, order terlalu banyak, ataupun dengan entry layer menyebabkan kita banyak kalah. So kita list downkan balik, lepas tu ubah sikap. Betul.
Pengalaman saya nak ubah daripada layer kepada single entry ni memang susah sebab kita dah terbiasa. Okey, dah terbiasa sangat. Sebab memang layer ni bagi saya 1 hari 2 hari, kadang-kadang 1 hari je memang MC lah. Buat layer memang tak ingat dunia, memang kek lapis lah. Sekali candle tu reverse dah mula saya takut. Mula saya takut, alamak merah lagi, tengok lagi merah lagi. Lepas tu dah gaul kepala. Mana ini kita akan nak biar MC. Kita akan fikir macam-macam. Ekspektasi kita akan fikir benda yang negatif je. Bila benda tu dah float negatif. Betul. It's a psychology. Bagaimana market nak test kita punya emosi. Sebab kalau kita sabar, kita faham pasal market, kita tahu market punya game, insyaAllah kita akan ada satu strategi, kita ada satu skill, bagaimana kita nak atasi balik, kita nak ubi balik terhadap market yang kita buat tu. Itu penting lah sebenarnya. Fokus pada teknik yang you rasa sesuai dengan jiwa you. Saya tak kata PA the best. Kalau you rasa SNR tu lebih jelas, disciplinkan diri dari segi teknikal, dari segi rule, cut loss, dah sampai cut loss. Jangan rasa ni boleh turun lagi ni. Esok nanti dia naik lah ni. Jangan you buat prediction tanpa sebab, tanpa analisis. Tiba sampai cut loss. Bila dah cut loss, jangan repeat Jangan repeat pair tersebut. Buka another pair. Kita banyak pair lain yang you rasa mungkin pair yang itu boleh membantu you punya losses tu. Okay? Right? Overtrade. Betul. Overtrade daripada ni. Overtrade MT4 paling kecil. Okay, ini soalan-soalan yang saya tengok dekat group chat lah. Zoom punya group chat. Okay, alright. Binary ETF boleh tak buka pecik M1? M1 ni boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena faham. Okay, sama cuma tiap berbeza apa soalan-soalan yang saya tengok dekat group chat ni. Take the opportunity. Ini yang sebelah saya komen ni. Okay. Jika ada soalan boleh tanya dalam group chat ni. Okay. You all boleh nampak group chat ni. Binary tadi dah profit. Binary tadi dah yang first entry saya loss lah. Okay. Bila saya loss, saya dah tahu dah loss berapa tu, saya dah tahu dah profit berapa, saya dah tahu dah sebab dia dah tetapkan sendiri. Sekarang ni second entry, saya kena buat compounding untuk saya win balik. Okay. Nak kena faham teknik PA ni berapa dia nak faham. Okay. Untuk fahamkan teknik PA ni sebenarnya bergantung pada student. Kalau student tu ada effort untuk faham, ada kesungguhan untuk faham apa yang task yang saya bagi dia buat, dia kosongkan minda dia daripada segala teknik-teknik yang lain, insyaAllah PA tu mudah. Sebab saya tak nak my student terlalu duduk dalam teknikal ni terlalu lama. Sebab bila dia duduk dalam teknikal terlalu lama, dia banyak sangat argue. Kan? Dia akan argue dari segi persoalan betul salah, buy sell, dia akan bergaduh dengan buy dengan sell, nak masuk buy ke nak masuk sell. Dia terlalu lama dekat situ, dia belum move ke tajuk yang lebih besar tu adalah emosi. Ini tajuk yang paling penting. Ini yang saya cuba bawakan student, buka minda. Jadi fahamkan dari segi apa yang market nak, bukan apa yang kita nak daripada market. Bila kita faham market, kita senang nak buat kerja. Sebab kadang-kadang kita faham diri kita. Kita paksa market follow kita punya SOP. Adakah market nak dengar apa yang kita nak, apa yang kita suruh? Apa yang kita nak, dia takkan dengar. Dia kata apa? Siapa engkau nak dengar cakap aku? Kan? Macam kita mengharapkan dia turun. Peduli apa engkau? Aku naik lagi. So aku naik lagi. Kau pandai-pandai engkau lah. Kalau kau nak, kau lah. Kalau kau tahan dari segi kau punya modal. Jadi sebenarnya bagi saya market pun tak nak, hakikatnya market tak kenal kita. Cuma kita beremosi dengan diri kita sendiri. Kita yang meletakkan diri kita yang menentukan diri kita win ke loss dalam market. Okay? Pentingnya adalah kita punya emosi. Bagaimana kita nak jaga emosi. Saya dah terangkan tadi. Siapa yang direkod video ni boleh record dan boleh share kepada rakan-rakan. Okay, insyaAllah kalau ada masa, okay, ada masa yang terluang saya akan buat sesi macam ni lagi. Okay, saya akan buat live trade price action. Price action ni simple. Berapa lama atas you sendiri. Sebab PA is a technical. Sebab price action bukan advance. Yang saya ajar ni adalah basic. Tak ada advance. Saya tak pernah kenalkan basic and advance. Bagi saya technical ni basic, iaitu candlesticks. Okay, candlestick dan you kena faham it's a naked chart ni ada dua benda yang you kena faham. Dua pemboleh ubah. Satu adalah price, kedua adalah candlestick. Candlestick yang bergerak, price tidak bergerak. Kalau tengok dekat MT4 sebelah kanan ni, price tidak bergerak. Yang bergerak adalah candlestick, current candle yang turun naik tu, dia buat upper shadow, dia buat body kan. Mana-mana ETF kan dia tengah buat upper shadow dulu, kadang-kadang dia buat body, kadang-kadang dia buat
Dia buat lower shadow, dia buat body. Yang itu sebenarnya, it's a PA terletak dekat situ. So, kat situ saya kaji. Saya kaji pergerakan. Bukan saya kaji benda yang dah berlaku. Lepas tu saya buat prediction. Macam SNR. Okay, saya tunggu support. Tunggu dia jadi resistant. No, saya tak buat macam tu. Different dengan SNR PA. Oh, PA tu sama lah kan. Tak, bagi saya tak sama. Apa yang saya kaji tak sama. Mungkin dia orang kata sama tu, itu pandangan dia lah. Okay. Jadi, saya tengok ada soalan-soalan lain. Macam mana nak belajar PA? Nak belajar PA nanti boleh tanya saya lah. Boleh telegram saya sendiri, Tuan PM Cikgu nanti. Okey, terima kasih Nabil. Nabil adalah seorang student saya, Nabil Najmi. Dia salah seorang student saya, masih baru belajar, tetapi dia mempunyai kesungguhan untuk belajar, untuk faham. Banyak kali jumpa saya face to face sebab orang kata keinginan dia untuk faham pasal PA ni kejap je sebenarnya. Dia jumpa 2-3 kali and then dia join saya punya ni kelas semua. So far Alhamdulillah dia dah faham, cuma dia kata cikgu saya sekarang ni saya belajar macam mana nak kontrol emosi. Sebab bab ni saya tengah belajar juga. Dari segi teknikal, no problem. Okay, sekarang Alhamdulillah dia pun dah ada sedikit walaupun dia tak modal dia kecil tapi akaun dia sikit grow lah ya. Alright, dari segi fee boleh PM saya berapa banyak. Saya akan jelaskan, saya bagi detail, saya bagi ibu. Nanti saya akan add dalam group saya add dalam group, saya bagi ibu. Nanti saya akan ajar tiap malam. Saya akan ajar basic dulu, apa ikut price action, kenapa price action ni, dekat mana berlaku price action, dekat cut loss kat mana, bagaimana kita nak track market, nak kepung market atau bawah. Ni saya ceritakan dalam saya punya group lah. Pada yang berminat ya. Sebab kita tempoh PKP ni 14 hari ni kan, macam kita banyak masa sebenarnya. Kat sini yang saya ambil kesempatan pada student-student saya kan, sebab mereka pun banyak masa keluar dekat rumah. So saya every night 9 sampai 12 kadang-kadang saya buat live trade, saya terangkan dari segi emosi lah kan. Walaupun ada yang dah faham teknikal, ramai Alhamdulillah. Ramai yang bila saya dah buat live trade malam-malam ni, ramai yang kata Alhamdulillah cikgu, sebelum ni saya tak faham, baca ebook dah banyak kali, 10 kali tapi masih tak faham apa yang cikgu cakap ni. Jadi bila ada live trade ni, diorang dah faham, diorang sama-sama buat untung. Lepas tu keberanian diri untuk cut loss, menerima loss tu as a risk. Penting sebab kita tak nak buat cut loss sebab kita dah fobia untuk cut loss. Terlalu banyak cut loss, sampai-sampai kita tak nak cut loss pun kita jadi takut. It's a psychology Kadang-kadang pergerakan market naik turun ni menyebabkan kita tak senang duduk. Okey, benda-benda ni untung dapat cikgu jumpa. Okey, Rai ni siapa ni saya tak kenal. Setiap malam kami ada kelab guna macam ni. Ya, betul, setiap malam. Siapa yang belajar dengan saya sudah lama, yang dulu kadang-kadang 3-4 tahun kan, saya panggil balik, minta join. Walaupun saya tak cakap apa-apa. Belajar dengan saya simple, bayar sekali and then belajar sampai you pandai lah. Itu pun kepandaian you sebenarnya atas usaha you sendiri, effort you sendiri untuk faham. Maknanya saya hanya support. Saya boleh support. Kalau you ada kesungguhan, insyaAllah akan support. Saya takkan biarkan you terkapai-kapai. Tapi dengan syarat, you fokus pada PE. Dan you sabar untuk faham PE. Sebab PE ni bukan hari ni belajar, esok terus pandai. Tak sebab you akan hadapi banyak masalah. Saya dah pernah belajar coaching, face-to-face coaching pun kadang-kadang dia perlu follow up, saya perlu follow up dia dan dia pun kena tanya saya. Okay, alright. Kenal cikgu from Habib. Ya, betul. Habib adalah student saya yang dah jaga sekarang. Banyak student-student saya dah mengajar. Ada 2-3 orang dah mengajar. Okay, kalau you kenal dekat IG lah. Ada 2-3 orang tu memang dia saya punya student. Tapi mereka ada cara mereka sendiri. Okay. Cara berbeza bagi saya tak ada masalah. The main objective kita nak making money. Penting. Cara kita pengawalan kita dari segi emosi, pengawalan kita dari segi money management, risk management. Itu penting Trading yang kita perlu fokus kat situ sebenarnya. Bukan dari segi profit, kita fikir profit. Okay, ini penting ni sebenarnya. Dalam trading, memang saya faham kita trade untuk profit, but kita kena bagi kita punya diri kita untuk masuk untuk faham. Jangan ikut orang, jadi diri kita sendiri. Bagi kita diri kita masa untuk faham bagaimana permainan market. Penting market lately ni kalau kita tengok sekarang ni ekonomi satu dunia dengan COVID-19 ni menyebabkan banyak negara-negara dari segi ekonomi sekarang ni dah macam kemelesetan ekonomi Kalau you all nampak dari segi stock market sendiri saya dah ada cerita dekat
my student, untuk lepas kita orang discussion forex, kita akan buka untuk stock market lah, discussion on stock market, apa yang terjadi dalam keadaan semasa, apa yang berlaku daripada technical chart tu sendiri. Based on price action memang ada kaitan, sangat ada kaitan. Okay, currency sekarang ni saya nampak yang betul-betul stabil currency adalah USD, yang ada Euro, GBP, itu semua bagi saya memang weak kalau you tengok banyak negara-negara belah Eropah belah Asia, stock market Asia. Jadi sekarang ni yang ekonomi yang sedang membangun sekarang ni adalah China, sebab mereka pulih dengan cepat COVID-19. Sekarang ni US, Itali, Jerman, Spain tengah orang kata bergelut dengan krisis COVID-19 menyebabkan stock market mereka dari segi currency mereka jatuh. Ini kita kena ambil tahu sedikit sebab kita ni as a trader, kita kena membaca sikit lah. Technical, membaca ni penting sebab ini adalah knowledge supaya kita selari, mana kita faham dari segi technical yang kita buat dengan keadaan semasa, sebab dua-dua ni ada kaitan. Even minyak macam minggu lepas kan, Trump main tweet je kan. Okay, based on PM memang dekat sebelum Trump tweet tu memang price minyak WTI naik. Kita orang analisis memang naik. Tapi kebetulan cerita tu memang dari segi technical PA dengan keadaan semasa tu saya nampak memang sama. Tapi yalah, itu sebagai syarat sajalah, sebagai mungkin orang kata kebetulan kan. Tapi saya dah lama kaji dari segi pergerakan market semua, keadaan market yang berlaku di luar. Banyak belajar. Sebab saya tidak bergantung dengan mana-mana indikator. Saya tak. Sebab bagi saya indikator ni sebenarnya you tak buat apa-apa analisis, you tekan buy and sell je, sebab indikator dah buat analisis untuk you. So di situ you tak belajar pasal market lah, pergerakan market yang sebenar. Sebab market banyak manipulation. Pergerakan market current price banyak tipu daya. Tipu daya ni menyebabkan kita rasa kena main, kena tipu. Even atas bawah kita kena tipu. Masuk buy dah kena, masuk sell lagi dah kena. Kenapa ni? Jadi you must understand lah. Market bukan nak test teknik bagus tak bagus Market nak test emosi kita, sama ada dia akan test kita sampai kita hilang sabar. Hilang sabar bermaksud kita dah masuk stage beremosi. Bila kita dah beremosi, dengan mudahnya market ambil duit kita dengan mudah. Berapa kita ada 1,000 dia ambil 500 pun dia akan ambil. Jadi kerja kita dia saja hantar je duit dekat market, tapi tak pernah pun ada return Okay, nilai balik diri kita balik dari segi sikap kita, disiplin kita, cara kita trading, banyak kaitan List down apa masalah-masalah kita, please improve sikit-sikit. Nak improve semua dalam masa terdekat mustahil. Tapi kalau you cuba ubah you punya mindset, ubah secara langsung, ubah you punya sikap, dan you tahu kena pasti you punya ego, insyaAllah saya rasa you akan dapat rasakan trading ini bukan satu benda yang stress. Trading enjoy, relax. You tahu berapa banyak you lost, you sanggup loss how much. Kat sini pair ni kalau you masuk kat sini how much you lost. Ini penting very very important Okay, very important Sekarang ni ada 58 orang ramai malam ni Penting Semua technical bagus bagi saya, bagus. You dah jumpa technical yang bagus, senang faham. Okay, you belajar faham pasal risk, belajar untuk sabar floating. Ini bila dah masuk order tak sabar. Apa pasal lambat apa pasal sideways, apa pasal you tanya sideways saja, kena tanya market lah. You kena tanya market lah, sebab market tu lah dia nak test emosi. Dia sabar. Tak jadi trader ni kena ada sabar. Trader yang jenis tak sabar ni memang susah nak jadi trader. Mesti akan repeat problem. Tak lesson learn maknanya tak belajar kesilapan yang lepas. Selalu buat salah, selalu buat mistake yang salah kan. Biasanya kebanyakan feedback from student, kebanyakan dia suka sangat buat teknik harapan. Dia mengharap market ni naik balik, sedangkan dia sell mengharap dia turun lah, tapi price naik turun sikit, naik lagi tinggi dan turun naik lagi tinggi. Itu adalah ego sebenarnya. Kita tak boleh terima loss. Sebab apa? Sebab kita punya mindset kita, cikgu. Bukan apa cikgu, saya dah banyak loss cikgu. Kalau saya cut loss lagi ni, rugi lagi. Nampak dah, kita tak nak ubah kita punya mindset kita. Kita tak nampak setiap entry tu yang kita buat tu tetap ada risk. Even you masuk buy, even start masuk sell. Even my student walaupun pair yang sama kan. Student A,
student B masuk buy, student yang A masuk buy, student B masuk sell. Walaupun berbeza dari segi entry, jawapan dalam entry kan, tetapi salah satu mesti ada kena cut loss, betul? Tetapi bila yang cut loss student B ni, atau yang sell ni cut loss, dia masuk another pair, dia win. Dia masuk another pair, dia win. Sama juga. Tapi yang penting, the overall trading, you must profit. Kita tak nak pertikaikan, jangan gaduh. Oh, kenapa kau masuk buy? Kenapa kau masuk sell? Bukan sell tu, bukan buy. Kita tak nak cerita pasal teknikal jadi bila you dah faham, you kena move bagaimana you nak sustain diri dari segi emosi. Ini yang kita ada 2 minit lagi untuk close secara automatik. Siapa ada soalan boleh tanya dekat ruang chat. Kalau mana yang terlepas, cikgu ada ulasan tak why the NAP tak impact sangat? Ini saya kena tanya market ni sebenarnya. Kalau orang tanya saya macam ni, saya akan tanya market. Kuat tak kuat tu sebab saya cakap saya ni bukan market. Kalau saya ni sebahagian daripada market, tenang saya cerita habis. Kuat tak kuat sebabnya NFP, FOMC biasa saya tak trade sangat. Saya memang tak trade. Saya akan trade adalah news, interest rate dan CAD news. CAD lah, Canada. Sebab CAD memang akan pergi kuat Canada Marubozu interest rate pun sama. Untuk news FOMC, NFP kebiasaannya dia akan spike atas bawah, dia back to normal price balik. Price yang sebelum news dia akan duduk balik price yang sama. Okay? Ini behavior dalam NFP FOMC. Kalau you tak percaya, run back test. Buka back test lepas, runkan chart balik, you tengok behavior, kelakuan ketika NFP FOMC berlaku. Jadi saya tak fokus sangat USD punya news. Okay, cikgu ada favorite pair. Favorite pair adalah banyak pair. Major pair saya ada 9. EU, semua. Saya nak katakan semua pair saya favorite. Sebab dalam PA tak ada pemilihan pair yang favorite. Sebab PA setiap pair ada setup. Semua favorite. Maksud saya major pair tu mungkin dari segi spreadnya rendah. Okay, spread dia rendah semua kan. Jadi bagi saya semua. Mana TF mana the best? Semua TF best. Sebab kita based on current price punya movement. Sebab kita bukan based on chart pattern. Kita bukan based on trend. Kita tak tengok orang kata kita tengok sebab benda tu dah berlaku. Trend dah berlaku, chart pattern dah berlaku. Kita based on current price punya keadaan semasa. Harga semasa. Itu based on PA. Sebab bagi saya semua kalau belajar candlestick sebenarnya semua TF sama. Semua TF sama. Structure pada TF kecil sebenarnya sebatang candle pada current price, current candle dekat TF besar. Naik turunnya, for example, naik turunnya S4 saya nak cerita sikit-sikit, ada 2 minit. Kita ada sempat 1 minit. Tak sempat saya nak tunjukkan. Nanti sesi yang akan datang saya akan jelaskan dari segi teknikal